apa kelebihan istighfar. Sebelum tu, suka saya tampilkan wa min afdalil istighfar, istighfar yang paling afdal. Sebelum ni ada raja istighfar. Ini sebahagian yang lain kalimat istighfar yang juga adalah kalimat yang terbaik, iaitu adalah ungkapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, aku meminta ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup dan maha perkasa, maha hebat. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, aku kembali kepadanya. Ada datang daripada Nabi SAW yang mengatakan, anna man qalahu ghufira lahu wa in kana farra minaz zahab. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, membaca astaghfirullahalazim yang di atas tu, diampunkan baginya sekalipun dia lari dari medan perang. Sahabat-sahabat, lari dari medan perang ni adalah dosa besar. Jadi maknanya bila dibaca astaghfirullahalazim ni, maka dia akan mengampunkan dosa kita, walaupun dosa tu sebesar lari dari medan perang. Masya Allah. Hadis ni riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Kemudian ada hadis lain mengatakan daripada Abi Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna asyaitana qala wa izzatika ya rab la abrahu ugwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Yang bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya syaitan berjanji kepada Tuhan, demi keagungan Engkau ya Tuhan, aku akan sentiasa menyesatkan hamba-hamba Engkau selama mana roh mereka ada di badan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa izzati wa jalali, demi keagungan aku dan kemuliaan aku, la azalu aghfiru lahum, aku akan sentiasa memaafkan mereka, mengampunkan mereka, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun kepadaku. Jadi ini juga salah satu hadis yang menggesa kita supaya sentiasa beristighfar. Kerana apa? Kerana musuh kita syaitan sentiasa akan menyesatkan, akan mencari peluang untuk menyesatkan kita. Maka bila kita tersalah jalan, tersesat jalan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan ampunkan. Hadis itu riwayat Ahmad. Cuma perlu kita tahu, istighfar ni ada istighfar sebenar, ada istighfar salah, istighfar tak guna. Istighfar sebenar adalah meminta maghfirah, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, dengan hati yang khusyuk, rasa penyesalan terhadap dosa yang lepas, dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Ini mesti ada. Bila kita beristighfar, benda-benda ni, perkara ni mesti ada dalam istighfar kita. Sebab apa? Sebab istighfar dengan lidah semata, dengan ucapan sahaja, sedangkan hati masih berniat nak buat dosa tu lagi, adalah istighfar pembohongan. Jadi kita tak nak bila istighfar tu, istighfar orang berbohong, maka tidaklah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'azallah. Sekarang suka saya mulakan dengan fadilat istighfar. Fadilat istighfar ni banyak, tapi di antaranya lah sebagai pemahaman kita dengan istighfar ini, dan membuat kita semangat rajin beristighfar. Di antaranya adalah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nombor satu. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengatakan, istaghfiru, minta ampunlah kamu kepadaku.
Tubu ilallah, kembalilah kamu kepada Allah. Salah satunya dengan cara istighfar. Ya. Yang kedua, meneladani, mencontohi baginda Nabi SAW yang sentiasa beristighfar. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelum ini, baginda Nabi SAW banyak sangat beristighfar, walaupun dia hamba yang telah diampuni dosanya yang dah lepas dan yang akan datang. Sampai dikatakan ada 100 kali setiap hari baginda beristighfar. Begitu juga istighfar ni adalah sunnah para anbiya, cara hidup para nabi. Walaupun mereka nabi, sentiasa mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi wassalatu wassalam. Dan juga para hamba-hamba yang mukmin, para orang-orang soleh, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang mengatakan dia beristighfar 1000 kali. Apalagi dia sedang meminta, berdoa, selama belum dikabulkan doanya, selama itulah dia beristighfar. Ada yang ditanya, bagaimana engkau dengan agama engkau? Maka dia mengatakan, mazzaqtu bil ma'asi, aku koyakkan agama ini dengan maksiat. Tetapi dia kata selepas tu, aku sulami dengan keampunan, dengan minta ampun. Jadi bila terkoyak, maka ditampal dia dengan istighfar. Itu cara orang-orang soleh yang sentiasa beristighfar. Ada di antara mereka lagi selalu beristighfar, kalaulah aku tahu Allah Ta'ala ampunkan dosaku, niscaya aku akan bercita-cita untuk mati hari ini juga. Begitulah mereka dengan istighfar. Di antaranya istighfar para anbiya, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Mereka berdua kata, ya Tuhan kami, Rabbana, kami telah zalimi diri kami, dan jika engkau tidak ampunkan kami, dan jika engkau tidak sayangi kami, niscaya kami ini adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Jadi saudara-saudara, perhatikan ayat tu, qala rabbana, yang asalnya qala ya rabbana. Cuma di situ tak pakai ya. Begitu juga kalimat-kalimat lain oleh para anbiya, mereka tak pakaikan ya, sebab ya ni adalah huruf menyeru, menunjukkan kejauhan. Jadi mereka bila bertaubat tu, mereka buang ya, menunjukkan kedekatan. Sehingga mereka seakan-akan memanggil Tuhan, yang Tuhan itu dekat sama mereka sebagai tanda untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana. Jadi tak pakai ya Rabbana. Itu salah satu hikmah daripada dibuang huruf nida, huruf seruan ya itu. Begitu juga doa Nabi Nuh dalam surah Hud 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ayatnya lebih kurang dengan ayat Nabi Adam. Dia kata, Tuhanku. Itu pun tak pakai ya. Ya Rabbi, asal katanya menjadi Rabbi, sungguh aku berlindung dengan engkau daripada meminta perkara-perkara yang aku tidak tahu. Kalau engkau tidak ampunkan aku dan tidak sayangi aku, niscaya jadilah aku orang-orang yang merugi. Begitu juga Nabi Ibrahim yang mengatakan, wallazi atma'u an yaghfira li rabbi khati'ati yaumaddin, dan yang aku suka sangat supaya Allah ampunkan kesalahanku pada hari kiamat nanti. Syu'ara 82. Jadi Nabi Ibrahim juga memang sentiasa beristighfar supaya dia diampunkan kesalahan-kesalahannya. Begitu juga Nabi Daud mengatakan, Allah Ta'ala katakan di sini, fastaghfara rabbahu, maka dia minta ampun. Jadi Nabi semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia minta ampun kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa anaba, dan dia tersungkur
dalam keadaan rukuk dan dia kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Surah Sad 24. Begitu juga Nabi Musa yang mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Dia berkata rabbi inni. Tengok, tak juga pakai ya, menunjukkan kedekatan tadi. Rabb kan kedekatan tadi. Rabbi, Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku, maka ampunkanlah aku. Lalu Allah pun mengampunkan dia. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Qasas 16. Yang kedua, di antara fadilat istighfar. Ini yang sangat perlu kepada kita. Pembersih hati. Bila kita sentiasa istighfar, hati kita akan bersih daripada segala noda, daripada segala penyakit. Yang mana bila hati kotor, dia membuatkan hati itu berkarat. Jadi kita perlu kepada pembersihan hati ini. Bila hati itu berkarat, kita rasa tak seronok kalau kita beribadah, rasa tak senang, tak selesa bila kita sembahyang. Apa-apa kerja taat kita terasa berat saja. Sebab apa? Sebab hati kita itu sedang kotor, sedang berdaki. Jadi perlu kita bersih hati kita dengan istighfar. Bayangkanlah ada orang duduk di rumah yang tak pernah dibersihkan. Bayangkanlah bila dalam bilik kita sentiasa kotor, kita tak tenang hidup. Dan begitulah ruh kita, begitulah jiwa kita. Bila tidak istighfar, dia akan kotor. Maka salah satu cara pembersihan hati, pembersihan jiwa adalah sebagaimana yang dikatakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba tu bila buat salah, maka tercalar, tergores dalam hatinya suatu goresan hitam. Fa idza huwa nadha wastaghfar wa taba saqala qalbuhu. Apabila dia berhenti, dia cabut diri daripada maksiat tu dan dia beristighfar, tengok, dia berhenti dari maksiat tu, kemudian dia terus beristighfar, wa taba, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jernihlah, shining balik, bersinarlah hatinya. Tapi wa in ada, kalau dia buat dosa lalu dia balik lagi buat dosa, akhirnya zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Dosa tu bertambah, bertambahlah hatinya. Dosa tu, karat tadi tu, goresan-goresan tadi tu bertambahlah dalam hatinya, sehingga goresan itu atau kotoran itu tadi menyelubungi hatinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, wa huwa ar-ran allazi dzakarallah. Itulah karat, itulah kotoran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, surah Al-Mutaffifin. Tidak, sekali-kali tidak. Itulah karat, itulah kotoran yang telah menetap di hati mereka. Tengok kalimat tu pakai ala, menunjukkan di atas, yang susah nak, bila dah karat tu menguasai hati tu, susah nak tanggalkan. Maka dikatakan ala qulubihim. Semuanya itu adalah disebabkan apa-apa pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW ada mengatakan, ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Mahukah kamu sekalian aku tunjukkan kepada penyakit kamu dan ubatnya sekali? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, ala inna da'akum az-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Ketahuilah bahawa penyakit kamu adalah dosa-dosa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa-dosa itu adalah penyakit. Tapi jangan risau. Wa dawa'akum al-istighfar. Ubat kamu adalah istighfar. Jadi istighfar ni adalah sebagai ubat.
Makanya Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam sentiasa beristighfar, sebab dia merasakan segala kerja ni, segala perbuatan mereka tu, walaupun mereka merasa tidak berdosa, tapi mereka merasa kurang. Jadi satu perkara yang perlu kita tahu juga, bahawa kita beristighfar ni bukan kerana dosa saja kadang-kadang, tapi ada perkara-perkara yang sepatutnya kita buat tapi kita tak buat, walaupun tidak ada perintah, walaupun perkara itu sunat, walaupun perkara itu baik, tapi kita tak buat. Umpama ada orang minta tolong, minta sedekah, duit kita ada tapi kita tak bersedekah, dan kita tak berdosa waktu itu tak bersedekah, sebab ramai orang lain lagi bersedekah, tapi sepatutnya kita bersedekah. Nah, itu pun dikatakan suatu perkara yang perlu kita beristighfar. Jadi istighfar ni adalah tidak terhad pada dosa-dosa sahaja sebenarnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Baihaqi. Kemudian fadilat yang ketiga, menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala ada berjanji, dan banyak berjanji bahawa dia adalah pengampun. Maka kita nak tagih, nak minta, ya Allah, Engkau berjanji ampunkan, aku nak minta ampun sekarang ni. Maka janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Wa inni laghaffarun, tengok janji Allah Subhanahu wa taala, inni, sungguh, dia pakai sungguh, jadi bukan main-main. Allah Taala berjanji inni, sungguh, kemudian la tu pun sungguh je kan, dua kali. Kalau dalam kaji balaghahnya, bila orang tu tak percaya, maka buat taukid dua kali. Kalau tak percayanya itu sekadar tak percaya biasa, pakai satu taukid, atau tak payah pakai taukid. Tapi bila orang tu macam sangat tak percaya, tambah dua taukid kalau perlu. Kalau perlu tiga taukid. Jadi inilah, sungguh aku ni sungguh Ghaffar, Maha Pengampun. Ghaffar ni pun menunjukkan kata yang bersangatan. Bukan Allah Ta'ala tidak kata inilah Ghafirun, dia tak kata Ghafir, tapi dengan kalimat Ghaffar, bersangatan, mengampuni siapa-siapa yang kembali kepadanya dan beriman dan beramal soleh. Kemudian dia ihtada, dia mencari hidayah dengan sungguh-sungguh. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kamu telah berbuat salah malam dan siang. Tapi jangan risau, wa ana aghfarudz dzunub jami'an, aku ni Maha Pengampun dosa-dosa keseluruhannya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, beristighfarlah kepadaku, aghfir lakum, aku janji aku akan ampunkan kamu. Tengok, ini semua adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang dengan istighfar bila kita amalkan, maka kita menagih janji. Allah Taala dia berjanji, takkan kita biarkan saja. Itu satu kesilapan besar. Jadi bila Allah Taala berjanji, kita datang, aku nak menagih janji, ya Rabb, mana janjimu? Aku minta ampun sekarang. Tentu Allah Taala akan bagi, sebab dia dah berjanji. Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak akan pernah ingkar janji. Beruntung kita bila kita beristighfar. Yang keempat, ini lagilah kita perlukan, bahawa istighfar itu adalah pelindung dari api neraka. Wa qina adzabannar, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aksirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlan nar. Ma'adzallah, wahai sekalian wanita-wanita, bersedekahlah kamu, istighfarlah kamu banyak-banyak, aksirnal istighfar, banyak-banyaklah kamu beristighfar. Sesungguhnya aku melihat kamu adalah orang yang terbanyak, terramai di kalangan ahli neraka. Jadi nak menghindarkan diri daripada
menjadi ahli neraka, banyak bersedekah. Pertama, yang kedua, banyak beristighfar. Jadi banyak beristighfar ni menghindarkan kita daripada api neraka, insya-Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, mengangkat darjat. Ini pun perlu juga, mengangkat darjat. Ya. Kadang-kadang kita ni dengan dosa ni, darjat kita rendah. Ya, maka dengan istighfar ni Allah Ta'ala angkat darajat kita. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'ud darajata al-abdi, la yarfa'ud darajata lil-abdi salih fil jannah, wa yaqulu ya Rab anna li hadhihi, fa yaqul bistighfari waladika laka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat darjah bagi hamba yang soleh nanti di syurga. Ya, syurga kita tahu darjatnya bertingkat-tingkat-tingkat. Akan diangkat darjah orang soleh itu nanti di syurga. Lalu hamba itu berkata, ya Rabb, macam mana aku dapat kemuliaan seperti ini? Lalu Allah akan menjawab, sebab istighfar anak engkau kepada engkau. Ini perlu kita amalkan ni. Beristighfar, minta tolong kita kepada Allah Ta'ala, ampunkan mak bapak aku, supaya kedudukan mak bapak kita dengan istighfar tadi tu terangkat tinggi hari demi hari. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Selalu kita berdoa untuk mak ayah kita, kerana mereka sentiasa mengharapkan istighfar kita untuk mereka. Ya, kalau masih hidup, dia boleh beramal, dia boleh beribadah, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, nak buat pahala. Tapi bila mereka sudah meninggal, tiada lagi harapan kecuali dengan istighfar anak soleh yang telah ditinggalkannya. Mudah-mudahan kita jangan lupa mak bapak kita, sangat mengharapkan istighfar kita untuk mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian lagi yang keenam, kesenangan di dunia dan kemuliaan yang hebat di akhirat. Ini pun perlu, ya. Istighfar, kita minta ampun bukan sekadar dosa diampunkan Allah Ta'ala, tapi kita dapat kesenangan hidup di dunia. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Ayat ini adalah surah Hud, ayat ketiga. Dan minta ampunlah kamu, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi kalau kita minta ampun, apa faedahnya? Yumatti'kum mata'an hasana. Ya. Bila minta ampun pada Allah, maka Allah akan berikan kesenangan mata'an hasana, dengan kesenangan yang betul-betul baik, ila ajali musamma, sampai kepada ajal yang dah ditentukannya, sampailah kita mati. Maknanya sebelum kita mati, kita akan rasakan kesenangan di dunia ini, disebabkan istighfar kita tadi. Samping dosa terampun, kehidupan kita pun senang lenang di dunia ini. Kemudian di akhirat besok, dapat pula lagi habuan, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan berikan kurnianya di akhirat nanti, insya-Allah. Kemudian yang ketujuh, turun hujan dan tambah kekuatan. Bila musim-musim kemarau, bila kita mengharapkan hujan turun, salah satu sebabnya adalah beristighfar. Dia stop hujan sebab banyak dosa kita. Maka salah satu cara dia adalah dengan beristighfar. Pernah diriwayatkan Umar radhiyallahu an, ya, ketika dia ditunggu-tunggu nak sembahyang minta hujan, dia datang, kemudian dia beristighfar banyak-banyak, lalu dia balik. Kemudian sahabat-sahabat lain tanya, mengapa kita tak minta solat istisqa, solat minta hujan? Maka dia bacalah ayat ni di antaranya, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi Umar jawab soalan tadi dengan ayat ni. Tidakkah kamu pernah membaca ayat ini? Ya kaum, ya kaum istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu.
Summa tubu ilaih, kemudian kembalilah kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Istighfar dan taubat yang betul-betul taubat tadi. Apa ganjaran dia? Allah akan turunkan, Allah akan kirimkan hujan ke atas kamu, midrara, banyak. Dan tambah lagi hujan, petanda rezeki, kesuburan. Kemudian yang kedua, akan Allah tambah kekuatan di atas kekuatan kamu. Jadi kita beristighfar ni sepatutnya kita tambah kuat, gagah. Hebat manfaat istighfar. Yang berikutnya, mendapat rezeki dan zuriat. Ini lagi penting, mendapatkan rezeki dan zuriat bagi yang belum ada anak. Ayat ini sangat penting. Berpeganglah kepada ayat ini. Surah Nuh. Nabi Nuh kata, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Ghaffar. Sungguh Dia adalah Maha Ghaffar, sangat pengampun. Apa faedahnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Dia akan kirimkan hujan kepada kamu, midrara, banyak. Midrara, banyak, hujan. Kemudian wa yumditkum bi amwalin, hujan turun, kemudian yumditkum bi amwalin, Dia akan berikan kepada kamu pertolongan, amwal, diberikan madat. Maka bila kita nak minta tolong kepada Allah Ta'ala, yumditkum, Dia akan beri pertolongan kepada kamu yang berbentuk amwal, bukan mal, bukan harta, tapi amwal, harta. Kemudian apa lagi? Wabanin, Dia akan berikan kepada kamu anak-anak. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Dia akan berikan kepada kamu jannat, taman-taman yang subur, dan jadikannya untuk kamu anhara, sungai yang mengalir. Yang dikatakan, beberapa tafsir mengatakan bahawa kaum Nabi Nuh mengalami, karena dosa mereka, maka mereka mengalami musim kering selama 40 tahun. Hujan tak ada. Bayangkan tuan-tuan, saudara-saudara, 40 tahun tak hujan. Kemudian pokok-pokok tak hidup, binatang-binatang mati, isteri-isteri tak beranak, selama 40 tahun tak beranak. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, lepaskan kami daripada keadaan atau bencana yang ini." Maka Nabi Nuh pun kata, "Qultu astaghfiru rabbakum." Aku berkata, "Astaghfiru rabbakum." Jadi kunci dia istighfar. Jadi bila kita istighfar ni, rezeki insya-Allah. Ada dikatakan di Madinah, Tok Syekh didatangi oleh seorang pemuda. Dia dari negeri jiran lah. Tapi dia ada sijil, dia tak ada kerja, dia datang ke Madinah. Ini dikisahkan oleh tuan guru yang mengajar di Madinah. Dia datang minta nasihat. Maka Tok Syekh ni kata, istighfar banyak-banyak. Lalu dia pun balik. Kemudian dia cakap sama isterinya, jom kita istighfar, kita cuba istighfar. Mudah-mudahan kita akan mendapat rezeki. Beristighfarlah mereka, cuba istighfar banyak-banyak. Akhirnya tak ada juga. Maka datang lagi dia kepada Tok Guru tu minggu depannya. Dia kata, tak ada apa pun, saya sudah cuba beristighfar. Maka Tok Guru tegur dia, istighfar ni bukan nak cuba-cuba. Mesti betul, mesti yakin betul-betul bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berikan rezeki. Jadi dia dapat kesimpulan, dia balik, dia sungguh-sungguh, jangan cuba-cuba lagi. Dia istighfar sama isteri dia banyak-banyak, beribu kali, 1,500, 2,000 dia beristighfar. Kemudian tak juga ada. Minggu depan datang lagi kepada majlis pengajian Tok Guru ni. Sebelum dia datang, ada orang kaya Arab Saudi mencari pekerja. Mungkin Tok Syekh ni tahu orang, sebab dia sentiasa dikunjungi orang ramai. Dia tanya Tok Syekh ni, Tok Syekh, saya ada perlu tenaga kerja. Kebetulan dia pula datang nak menceritakan hal dia tadi. Dia dah istighfar tapi belum dapat kerja. Akhirnya bertembunglah mereka di depan Tok Syekh. Yang ini cari pekerja, yang ini cari kerja, dan memang ada sijil ijazah dia untuk
kerja yang diminta. Jadi tengok tu faedah istighfar, mendapat rezeki. Mendapat rezeki. Maka tak sampai setahun, akhirnya pemuda Arab ni, dia bukan lagi sebagai pekerja, tapi sebagai rakan kongsi bagi saudagar yang kaya ni tadi. Masya Allah. Mari kita rajin-rajin istighfar supaya rezeki kita melimpah ruah. Begitu juga dengan zuriat. Yakinlah sahabat-sahabat yang belum dapat zuriat, yang belum dapat cucu, istighfarlah banyak-banyak. Suruh anak kita suruh istighfar banyak-banyak. Saya ada beberapa orang yang saya sudah anjurkan, alhamdulillah, mereka bertahun-tahun tak dapat zuriat, tapi bila dia istighfar suami isteri banyak-banyak, sungguh-sungguh, maka mereka dapat anak. Alhamdulillah, sampai sekarang dah 4-5 orang anak yang dari mulanya tak ada bertahun-tahun. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian melapangkan segala kesempitan dan kesulitan, kesusahan. Nabi SAW berkata dari Ibnu Abbas SAW berkata, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang sentiasa beristighfar, ini janji Allah. Nabi SAW kata, siapa-siapa yang sentiasa istighfar, lazama ni sentiasalah melazimkan dirinya beristighfar. Janjinya apa? Balasan dia, Allah akan jadikan untuk dia pada setiap kesempitan ada kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesusahan, kegundahan ada jalan keluar. Ada jalan keluar, nampak jalan terang. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari perkara, dari tempat keadaan yang tidak disangka-sangka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud juga, Ibnu Majah juga meriwayatkannya. Kemudian lagi, istighfar juga boleh menolak azab Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi. Jadi azab Allah Ta'ala di dunia ni pun kita perlukan juga dengan istighfar, supaya azab itu tak ada. Antara azab-azab dunia ni, macam tadilah yang saya katakan, bahawa kita berat beribadah, itu azab lah tu. Bila bab ibadah, bila bab taat, kita berat aja, tak seronok aja dengan taat. Tapi bila bab maksiat, kita laju aja. Itu salah satu azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang berbangga dengan maksiat dia. Itu tanda azab lah tu. Tanda azab ialah buat maksiat selepas maksiat. Tagih. Dengan kata biasanya, tagih buat maksiat. Hati-hati. Bila kita buat maksiat, kita seronok pula, kadang-kadang cerita pula semua orang, itu azab. Sebagaimana balasan pahala, balasan baik daripada amal soleh adalah tagih nak beramal soleh, suka beramal soleh. Mula-mula 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Mula-mula 1 muka surat, lepas tu besok 2 muka surat baca Quran. Itu namanya pahala, kebaikan yang diberi Allah di dunia lagi. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kata, ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka selama mana mereka beristighfar. Jadi menolak azab Allah Ta'ala, di dunia dan di akhirat lagi. Surah tu surah Al-Anfal. Kemudian ada hadis riwayatkan daripada Fadalah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata, al-abdu aminun min azabillah mastaghfara. Hamba itu akan aman daripada azab Allah selama mana dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Selesai tentang faedah istighfar, sebagai rangsangan kepada kita untuk melazimi, untuk sentiasa beristighfar. Cuma perlu juga kita tahu sikit-sikit sebanyak, sikit sebanyak kita perlu tahu bila istighfar tu yang baik. Di antaranya waktu istighfar ni adalah selepas solat. Selepas solat fardu, Nabi SAW dalam hadis sahih dia katakan,
dia beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini satu kesempatan yang memang dianjurkan. Bila kita buat soleh, kita dianjurkan menutupi atau selepas buat soleh tu, buat taat tu, kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi selepas sembahyang, amal soleh, maka kita beristighfar lah. Tidak-tidaknya 3 kali lah. Dan disyariatkan tu 3 kali lah. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada perbincangan ulama, boleh ke pakai istighfar lebih dari itu, astaghfirullahalazim dan sebagainya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagian ulama kata boleh je, tak ada masalah, sebab istighfar ni doa, jadi doa tu bebas. Cuma sebahagian ulama kata ikuti, sebab Rasulullah hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas daripada zikir-zikir special yang satu perangkat, satu set istighfar selepas sembahyang tu dengan zikir-zikir yang lain, lepas tu istighfar lah panjang-panjang pun tak apa. Tapi khas selepas istighfar tu, selepas bagi salam tu, astaghfirullah, 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 tu lebih baik. Wallahu a'lam. Terpulanglah yang mana nak diamalkan 3 kali. Kalau nak banyak-banyak sampai 1000 kali nanti selepas set ba'da taslim, selepas assalamualaikum kanan dan kiri tu, set dia ada dah sebagaimana yang biasa kita amalkan tu lah. Dan jangan lupa istighfar dalam sembahyang. Ketika solat fardu tu ada beberapa tempat istighfar. Di antaranya doa istiftah yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu pun istighfar. Jarang orang amalkan tu. Dan hadis dia sahih. Kemudian ketika duduk antara 2 sujud, kita beristighfar. Rabbighfirli warhamni. Tengok, Rabbighfirli, pembuka segala doa yang lain-lain. Dia kata Rabbighfirli. Nabi SAW ajarkan supaya kita minta ampun dulu, barulah minta kasih sayang, minta rezeki, minta sehat dan sebagainya. Cuma kadang-kadang tu masalah, sahabat-sahabat, masalahnya bila kita sedang sembahyang, Rabbighfirli ni tak ke mana? Sahaja je Rabbighfirli warhamni. Kita tak nikmati kalimat-kalimat untayan-untayan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini satu kerugian. Satu kerugian. Bila kita duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni. Iya, ingat ke tidak makna, tak tahu. Nikmati. Lepas ni dah kita tahu ni, nikmati Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian jangan lupa istighfar ada lagi sebelum salam. Habis tahiyat tu kita istighfar. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada lagi istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amalkan sebelum bagi salam, amalkan doa-doa istighfar ini. Sangat bagus. Dan istighfar di dalam solat atau doa-doa dalam solat lebih afdal daripada doa dan istighfar di luar solat. Cuma kadang-kadang kita bila nak assalamualaikum tu memang laju panjang, jadi cuba kita amalkan. Kemudian yang tak lebih hebatnya lagi, tak kurang hebatnya lagi adalah selepas solat qiyamul lail, apalagi malam-malam Ramadan, kita bangun qiyamul lail. Semasa sahur tu Allah kata kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Al-Zariyat. Mereka orang-orang yang dipuji Allah Ta'ala tu sedikit sekali tidur di malam hari. Maknanya dia orang tu banyaknya sembahyang kalau malam. Kalau malam mereka sembahyang kecuali sedikit. Kemudian waktu sahur mereka sembahyang, kemudian sahur tu selepas sembahyang semua, waktu sahur tu, waktu masa sepertiga malam tu, mereka yastaghfirun, mereka beristighfar. Jadi mereka sembahyang sikit, tidur, sembahyang banyak, dan mereka beristighfar. Bayangkan kita ni dalam sembahyang tak banyak mana, istighfar pun tidak, lagilah ke laut. Mudah-mudahan kita ambil lah daripada ayat-ayat ni sebagai satu siraman kepada kita, supaya kita insaf bahawa istighfar ni sangat diperlukan, dan masa-masanya di antaranya adalah masa selepas sahur. Kemudian wukuf di Arafah,
Jangan lupa bagi yang pergi haji semasa Arafah tu memang letih, ya, panas, jangan tidur. Jangan tidur ni, kadang-kadang ada sebahagian jemaah bila masa di Arafah tu letih sangat, tidur lah pula. Ambil kesempatan wukuf di Arafah ni. Memang adalah Nabi SAW kata afdalud doa, doa yaumi Arafah. Sebagus-bagus doa adalah pada hari Arafah. Dan jangan lupa pula, bila berdoa di Arafah tu, doa dalam kemah ni, macam ni. Macam orang-orang dalam gambar ni. Ini orang kuat-kuat tak apalah. Kita orang Melayu ni, ya, orang Melayu ni duduklah di kemah aja, ya, dah disediakan tabung haji. Sebab panas terlalu tinggi, jangan cuba nak istighfar di luar kemah. Cukup dalam kemah, tak ada masalah. Itu pun dah bumi Arafah namanya. Tak payah nak berdua-dua cari buah pokok, pakai payung, bahaya, ya. Kemudian bila habis majlis, ada Nabi pesan bila habis majlis, selesai majlis tu, maka disyariatkan kita beristighfar. Rasulullah kata, siapa yang duduk di majlis, lalu majlis itu terjadilah banyak perkara-perkara yang sia-sia, mungkin yang tersilap, maka dia mengatakan, dia berdiri pada majlis itu. Sebelum dia berdiri, maka dia katakanlah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka tiadalah orang yang mengatakan seperti itu kecuali dia diampunkan apa yang dah terjadi pada majlis tadi. Jadi kita ambil kesempatan. Itu adalah tempat atau masa yang baik untuk beristighfar. Kemudian lagi, bagi yang sudah berumur senja, yang dah berjalan dengan kaki 3. Masa baby kita jalan kaki 4. Masa remaja kita berjalan kaki 2. Masa dah senja kita berjalan kaki 3. 2 biji kaki, 3 dengan tongkat. Masa-masa ni, masa usia senja ni, maka banyak-banyaklah beristighfar. Sebab dalam surah An-Nasr kata, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini melambangkan tugas Nabi SAW dah selesai. Idza jaa nasrullahi wal fath, dah selesai tugas Nabi, datang pertolongan Allah Ta'ala, orang ramai berduyun-duyun masuk kepada agama Islam, maka itu lambang berakhirnya kerja Nabi SAW, dan dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau, wastaghfirhu, dan istighfarlah kepadanya, minta ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun. Jadi umur bila dah sampai, ya, Nabi SAW kata bahawa a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik, ya, umur umat aku adalah antara 60 ke 70. Sedikit sangat yang melepasi itu, ya, sedikit sangat yang merentasi 60 dan 70 tu. Ya, jadi tuan-tuan, saudara-saudara, ingat umur senja tu perlu banyak-banyak istighfar. Hadis tu riwayat Ibn Hibban dan Tirmizi. Kemudian satu lagi, jangan lupa masa berdoa dan masa istighfar ni, buatlah antara azan dan iqamah, ya, sebab Nabi SAW kata ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Hadis Tirmizi dan Abu Daud. Doa antara azan dan iqamah la yuraddu, tak pernah akan ditolak. Jadi kalau istighfar masa tu, insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan. Ya, kemudian lagi, ada lagi satu, saat-saat akhir waktu asar hari Jumaat. Hari Jumaat tu ada satu ketika yang Allah kabulkan doa. Cuma ramai berpendapat, ya, yang mengatakan dia selepas asar. Di antaranya hadis ni lah, ya, hari Jumaat itu adalah 12 jam. Tiada yang mendapati padanya seorang hamba Muslim yang dia meminta kepada Allah, melainkan Allah akan beri apa yang dia minta. Pada saat-saat hari Jumaat itu ada saat-saat, ada masa yang dikabulkan doa, tak pernah Allah Ta'ala tolak. Maka Rasulullah kata pesan, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Carilah masa yang akhir, saat-saat akhir selepas asar.
Berdoa lah banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, insya-Allah kena masa yang mustajab tu, doa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Kemudian jangan lupa bulan Ramadan ni masa kita nak buka tu. Masa nak buka tu jangan lupa, saat-saat sebelum berbuka adalah masa mustajab. Ya. Dalam puasa ni ada 3 masa yang sangat mustajab. Yang pertama, ya, sahur, masa sepertiga malam. Yang kedua, orang puasa ni selama dia berpuasa tu sampailah dia buka, masa berdoa, masa beristighfar memang dikabulkan. Yang ketiga, saat-saat sebelum berbuka puasa. Itu pun saat yang paling penting untuk kita istighfar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Kata Nabi SAW, inna lis-sha'im 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, ada satu doa yang tak pernah ditolak. Ya? Itulah hadis yang dikatakan tadi. Ingat semua, jangan lupa, ingat apa yang perlu diingat. Istighfar itu adalah macam ubat. Maknanya apa? Macam ubat. Lagi banyak sakit, lagi banyak mau makan ubat. Macam kita ni lah, banyak sakit, maka perlu banyak istighfar. Sedangkan Nabi tak ada dosa pun istighfar begitu banyak, apalagilah kita ni yang bukan Nabi, banyak pula dosa, lagi banyak sakit, lagi banyak mau makan ubat. Hadza billahi taufiq wal hidayah, wa ila liqa'in jadid insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.